Kita just apa? Okey, sambung balik. Kita tengok dulu sistem sokongan sebab sistem sokongan ada pada haiwan, manusia dan juga tumbuhan. So kita akan tengok pada yang pertama iaitu jenis sokongan pada haiwan. Jenis sokongan pada haiwan dia ada 3. Di mana yang pertama adalah rangka dalam. Dia ada rangka dalam, rangka luar, rangka hidrostatik. Yang rangka dalam ni haiwan yang ada tulang belakang. Yang biasanya ada tulang. Itu rangka dalam. Kalau yang rangka luar ni untuk haiwan yang tak ada tulang belakang. Tapi dia ada contoh macam ada cengkerang ke. So itu rangka luar. And then kalau rangka hidrostatik, hidrostatik ni dia jenis badan dia yang dia tak ada tulang tapi badan dia yang ada bendali. Hidrostatik. So dia ada bendali. Okay. So kita tengok rangka dalam. Rangka dalam ni termasuklah manusia. Kita pun ada tulang belakang, kita ada tulang. Okey, rangka dalam adalah semua jenis sokongan bagi manusia vertebrata. Okey, vertebrata ni maksudnya yang ada tulang belakang lah. Termasuklah kita. Kita ada tulang belakang, you all. Kita ada tulang belakang. Tak nampak tulang belakang cikgu tapi awak semua pada tulang belakang kan? So kita ni tergolong dalam vertebrata. Okey. So di mana rangka terbina daripada tulang ataupun rawan. Okey, tulang ni peranan dia untuk sokong berat badan kita dan juga melindungi organ dalaman dalam masa yang sama dia nak kekalkan bentuk badan. Can you imagine kalau tiba-tiba you punya jari satu tak ada tulang? What happened to your fingers? Cikgu tak mengarut ni. Cikgu nak awak komen. Apa jadi kalau kita punya jari, satu jari ni tak ada tulang langsung? Lembik, yes, lembik. Dia jadi macam ni. Dia jadi macam, tak boleh cikgu jangan guna pen ni. Bahaya. Cak mana pensel? Sekejap lagi cikgu guna pen laptop cikgu habis Naya. Terpelanting sekejap lagi. Mana pensel? Tak ada pensel. Pen pun boleh lah. So sekejap lagi dia nanti jadi lembik, lembik. Nampak lembik tak? Lebih kurang macam tu lah. Okay. So jadi lembik. Itulah pentingnya rangka. Okey, rangka dalam lah. So selain itu, rangka ni adalah asas pautan bagi otot untuk menggerakkan bahagian badan. Badan kita ada otot. So otot ni dia melekat pada tulang. Okey, so dan dia bolehkan kita untuk menggerakkan badan. Okey. So rangka dalam adalah haiwan vertebrata. Contoh macam kat sini kita ada buaya. Semua haiwan yang ada tulang belakang lah. Pendek cerita yang ada tulang. Okey, yes. Dia menggunakan rangka dalam. Kemudian kita tengok yang rangka luar pula. Okey. So rangka luar biasanya untuk invertebrata. Sebab invertebrata dia tak ada tulang. Okey, rangka luar terdiri daripada lapisan keras kitin berlilin ataupun cengkerang. Cengkerang. Contoh macam udang. Udang tak ada cengkerang kan? Tapi udang ada lapisan keras. Okey, rangka luar berfungsi untuk menyokong berat badan, mengekalkan bentuk badan dan melindungi organ dalaman haiwan. Sama juga macam rangka dalam. Cuma bezanya rangka luar dekat luar. Okey. Selain itu, rangka luar juga merupakan tapak bagi pelekatan otot. Ni rangka luar. Ada udang, ada tarantula, kita ada ketam, kita ada apa ni? Kalajengking. Last. Kan ada 3 tadi kan? Yang ketiga adalah rangka hidrostatik. Rangka hidrostatik ni kalau nak tahu, you pegang dia harus lembik. Yang selembik, okey, itu rangka hidrostatik. So, setengah haiwan invertebrata yang berbadan lembut. Badan dia lembut. Macam cacing,
Dia mempunyai, tidak ada tulang. Okey. Dia tak ada tulang. Okey, so haiwan macam ni disokong oleh rangka hidrostatik. Okey. Rangka hidrostatik ni apa? Rangka hidrostatik terdiri daripada dinding berotot yang melitupi rongga badan yang diisi dengan bendalih. Ingat, hidrostatik ada bendalih dalam badan dia. Okey. So, bendalih ini mengenakan tekanan pada dinding berotot badan dalam semua arah menyebabkan badan haiwan yang lembut itu menjadi tegar. You just imagine rangka hidrostatik ni ibarat macam kalau you makan coki-coki, you tekan kat bawah, kat depan gemuk. You tekan kat sini jadi gemuk. Macam itulah. Rangka hidrostatik mengangkat dan mengawal bentuk badan. Okey. Untuk pergerakan lah. Contoh kat sini selain daripada cacing, lintah pun sama, pacat pun sama, ulat pun sama, obok-obok pun sama. Okey. Ada apa-apa soalan? Kita nak pergi kepada yang seterusnya. Pertumbuhan. Okey tak? Okey ke tidak? Okey. Okey, so cikgu teruskan. Cikgu teruskan untuk rangka luar dia punya pertumbuhan pula. Macam mana pertumbuhan dia? Pertumbuhan yang rangka luar dengan rangka dalam dia tak sama tau. Sebab yang rangka luar ni dia selalunya ada saling kulit. Okey. So pertumbuhan boleh diukur dilihat dengan membina graf unit pertumbuhan melawan masa. So yang ini pun popular juga. Graf ni dinamakan sebagai lengkung pertumbuhan. Yang ini cikgu tak nak cakap sangat sebab dia basic saja. Okey. Yang membezakan pertumbuhan ni, saiz rangka luar dengan pertumbuhan. Okey. Lengkung pertumbuhan bagi semua organisma pada asasnya berbentuk sigmoid. Sigmoid ni macam mana? Sigmoid ni bentuk melengkung macam ini. So itu bentuk sigmoid. Guna laser. Okey, berbentuk sigmoid. Cuma corak pertumbuhan, boleh nampak tak? Kalau tak nampak, cikgu zoom sikit sini. Cuma untuk pertumbuhan, untuk haiwan rangka luar ni, dia beza dan unik sikit. Kalau macam yang biasa, dia akan bentuk sigmoid, dia akan bentuk macam melengkung tau. Tapi kalau untuk haiwan yang ada rangka luar ni, dia akan jadi macam ini. Macam mana nak kecil balik? Oh, okey. Okey. Dia macam ada rangka luar ni. Dia punya graf. Kita akan nampak macam banyaknya lah perkataan. Sifat keras. Okey. Kalau haiwan yang ada rangka luar. Dia punya rangka luar ni dia keras tau. Bila keras, dia tak boleh nak mengembang. Benda ni akan menghalang pertumbuhan haiwan tersebut. So, jadi dia akan saling kulit. So, bila untuk membesar, dia kena salin kulit baru dia boleh membesar. Lepas tu kena salin kulit lagi baru dia boleh jadi besar lagi. Okey. So bagi mengatasi masalah ini, haiwan ini akan menanggalkan rangka luar berulang kali sehingga mencapai peringkat dewasa. Okey, proses ini dinamakan sebagai ekdisis. Yang ini kena ingat Suka dia tanya ni. Ekdisis. Highlighter ni pun tak function. Tak apalah, cikgu guna eraser je lah. Yang ini kita panggil nama dia ekdisis. Ekdisis ni proses tanggal kulit, tukar baju. Okay. So proses ekdisis, rangka luar dan yang baru jadi lembut. Lepas tu dia lembut, lepas dia ibarat macam dia buka dia punya kulit. Lepas tu nanti kulit yang dalam tu akan start jadi keras. Lepas tu dia tukar lagi. Sampai dia cukup besar. Sebab itulah kalau untuk haiwan yang mempunyai rangka luar, dia punya ni jadi macam ni. Dia tak melengkung tapi dia bentuk petak-petak macam tangga. Sebab bahagian ni dia tak akan bertumbuh secara mendadak lah. Dia terhalang dengan dia punya rangka luar tadi. Okey. Nampak dah ni belalang ni tukar baju. Tukar baju.
Okey. Saiz rangka luar dengan pertumbuhan. Okey. Ini dia punya proses lah. Macam mana proses berlaku. So, semasa ekstesis, haiwan berangka luar akan menyedut udara bagi mengembangkan badan dia. Dia akan sedut udara, dia akan kembangkan badan dia, baru dia boleh tolak. Okey, tindakan menyedut udara yang ini akan memecahkan rangka luar lama yang keras. So, dia punya rangka luar lama tu, dia akan pecah. Lepas tu dia boleh tolak lah. Dah ada tukar baju dia. Okey. Pertumbuhan pesat akan berlaku untuk penambahan saiz organisma sebelum rangka luar yang baru mengeras. Okey. Saiz rangka. Tingkat edisis menyebabkan graf lengkung pertumbuhan haiwan berbentuk tangga. Okey, tadi dah sebut. Okey. Pada peringkat nimfa, okey, haiwan tersebut akan makan dengan banyak untuk membina tisu-tisu baharu dan mengalami pertambahan jisim. Lepas dia tukar baju macam ni, dia kuat makan. Kenapa? Sebab dia nak bina tisu-tisu baru. Bila makan banyak, jisim pun bertambah. Okey. Hormon akan mengawal setiap peringkat aktivis inilah. Okey, kemudian kita pergi kepada rangka hidrostatik. Okey, rangka hidrostatik pula. Contoh kat sini dia guna cacing. Okey. So, cacing mempunyai rangka hidrostatik. So, maksudnya ruang badan dalam badan itu dipenuhi oleh bendali. So, macam mana dia bergerak? Bila bergerak, sebenarnya cacing ni dia punya bendali dalam tu dia akan bergerak. Ada bahagian akan mengecut, ada bahagian yang akan mengembang. Okey. Cacing tanah bergerak di atas tanah dengan dengan bantuan getah. Okey, dengan bantuan getah, astagfirullahalazim. Bantuan getah, okey, iaitu bulu kejur yang terdapat pada bahagian sisi badan dia. Mana ni yang getah ni kat sini? Nampak tak tu? Dia macam bulu-bulu. Itu sebenarnya yang membantu dia bergerak. Okey. Macam mana tadi keluar? Kena tekan escape. Okey, terdapat dua jenis otot pada dinding cacing. Ataupun contoh macam ni lah. Cacing iaitu otot lingkar dan otot membujur. So, otot lingkar dengan otot membujur ni lah yang membantu dia bergerak sebenarnya. Dia yang mengecut dan yang mengembang tu. Okay. Dia jadi macam ni. Otot membujur akan mengendur, otot lingkar akan mengecut. Dia ada dua proses. Dia mengecut, mengendur, mengecut, mengendur. Sebab tu lah dia boleh bergerak. Benda tu yang mengawal bendali dalam badan dia tu. So bila yang bahagian yang kecil, contoh macam dia kecil yang bahagian kecil, satu bahagian dia akan naik kan. Okey. Dekat bahagian yang kecil, dekat sini, otot membujur tu dia akan mengendur, manakala otot lingkar ni akan mengecut. Okey, ingat yang proses ni lah. Kalau kecil, kendur dan mengecut. Membujur, mengendur. Lingkar, mengecut. Okey. Kalau nak ingat, bagi cikgu ingat salah satu sahaja sebab yang lagi satu ni adalah sebaliknya. Okey. Yang lagi satu ni, bila dia kembung macam ni, otot lingkar yang akan mengendur, otot bujur yang akan mengecut. Dia vice versa. Sebaliknya. Okey, nak ingat? Better ingat salah satu lah. Contoh kalau you nak ingat, you ingat yang kecut, bujur, mengendur. Okey. Ini dia punya statement lah. Bertindak secara berlawanan ataupun berantagonis lah. Sebab tu cikgu cakap tadi, dia dia sebaliknya sahaja. Kalau yang mengecut, apa? Yang mengembang apa? Okey. Apabila otot lingkar mengecut, otot membujur mengendur menyebabkan badan cacing menjadi nipis dan juga memanjang. Kalau siapa yang pernah pegang cacing, you pegang cacing macam ni, lepas tu tiba-tiba cacing tu jadi macam panjang.
Okey, apabila otot membujur mengecut pula, otot lingkar mengendur, badan cacing akan menebal dan juga memendek. Dia boleh panjangkan badan dia boleh pendekkan badan dia. Okey. Hubungan rangka hidrostatik dengan pergerakan. So, dia boleh panjangkan, pendekkan. Panjangkan, pendekkan. Macam itulah dia bergerak. Ah. Okey. Yang ini fakta saja. Cikgu pergi cepat sikit. Okey, next. Hubung kait rangka hidrostatik dengan pergerakan. So, cacing tanah tadi, macam yang cikgu cakap, dia bergerak dengan bantuan pengecutan dan pengenduran otot tadi. Otot lingkar dengan otot membujur. So, bila ada yang mengembang, ada yang mengecut, macam itulah dia bergerak. Dapat bayangkan tak? Ha. Kalau tak dapat, kita kena Google, buka video macam mana cacing bergerak. Macam itulah. Okay, next. Dapat cikgu, terima kasih Yasmin. Okay. So, ini statement saja. Pada yang sama, segmen-segmen lap badan cacing akan memanjang dan menipis. Ya, ini tak ada banyak sangat. Cikgu laju je lah. Sebab dia punya faktanya sama je. Dia bertentangan. Kalau tu mengembang, kalau dia nak jadi nipis, membujur akan mengecut. Macam tu lah. Yang lagi satu, bahagian yang kembung, dia akan jadi pendek. Yang nipis, dia akan jadi panjang. Okey, kita pergi kepada rangka dalam bagi haiwan pula. Okey, rangka dalam bagi haiwan. Contoh kat sini, kita ada beberapa jenis haiwan lah. Kalau burung macam mana, kalau haiwan yang berbadan besar macam mana, haiwan yang dalam air macam mana. Okey, haiwan vertebrata mempunyai rangka yang terbahagi kepada haiwan vertebrata darat. Okey, haiwan vertebrata darat, haiwan vertebrata akuatik dan juga burung. Ada perbezaan Yang akuatik tu dia duduk dalam air. Yang darat tu duduk dekat darat. Yang burung ni dia boleh terbang. Jadi dia punya rangka ni beza sikit. Kalau macam haiwan. Okey. Selamat datang Nurin Batrisha. Okey, member boleh tolong sharekan attendance. Okey. So sekarang ni kita pada fungsi rangka dalam bagi haiwan. Kalau macam haiwan darat, dia punya apa? Dia punya tulang tu, rangka dalam tu mesti mampu untuk support badan dia yang besar tu. Kalau macam dia dalam air dia berenang. Dia beza. Kalau macam untuk burung pula, burung ni badan dia kena ringan sebab dia nak terbang. Okey, so dia punya rangka dia berbeza sedikit. Dia mengikut keperluan lah. Okey. So, rangka haiwan ini berbeza mengikut habitat. Habitat lah yang dalam air, yang dekat darat, yang terbang. Okey, kita tengok dulu untuk haiwan vertebrata darat. Dia mungkin lambat sikit loading. Okey, dah masuk. Haiwan vertebrata darat. So, haiwan vertebrata darat, dia perlukan rangka yang kuat dan tegar untuk sokong badan dia. Contoh macam gajah ni, badan dia besar. Jadi, rangka dia perlu kuat dan tegar supaya boleh sokong berat badan dia. Okey, haiwan yang rangka besar sepadan dengan saiz badan lah. Okey. So, berat badan vertebrata darat disokong terutamanya oleh lengkungan pektoral dan lengkungan pelvis. Okey. So, dia ada dua lengkungan penting pada haiwan vertebrata darat yang menyokong berat badan ni, iaitu 2P. Pectoral, pelvis. Okey, apa dia? Ulang balik. Apa dia? Mana? Tulislah. Suara tak keluar, tulislah. Apa dia? Pelvis. Okey. Lagi satu. Lagi satu. Pektoralnya mana? Terima kasih. Cikgu nampak Yasmin seorang je yang tulis daripada lain. Yang lain ni mana?
Sama-sama. Okay. Okay. So, ada dua P. Pectoral dengan pelvis. So, kalau macam gajah, dia punya pectoral dengan pelvis dia kuat. Untuk sokong badan. Kat mana pelvis, kat mana pectoral ni? Kalau nak ingat senang, pelvis tu pinggul. Dekat bahagian belakang ni. Cikgu zoom sikit, kita zoom sikit. Aha. So kalau pelvis ni dekat bahagian bontot ni. Kalau macam kita pinggul lah. So itu adalah pelvis. Kalau pectoral ni dekat bahagian bahu dia lebih kurang lah. So ini pectoral, yang kat belakang adalah pelvis. Escape. Hey, escape lah. Astaghfirullahalazim. Dia tak nak escape. Haiwan vertebrata darat. So tulang belakang haiwan darat berkaki empat macam unta, kuda melengkung ke atas ataupun ke bawah. Okey, so keadaan ini sebenarnya memberi sokongan yang lebih kuat kepada otot-otot yang melekat pada melekat dengan tulang belakang tersebut. Okey. Siapa yang baru masuk boleh isi attendance Okey. Okey, keadaan melengkung membolehkan tulang belakang menahan daya graviti yang bertindak terhadap haiwan tersebut. Okey, itu yang darat. Yang darat tadi dia punya tulang mestilah kuat. Tulang kena kuat sebab nak tampung berat badan ni. Kalau haiwan akuatik pula, yang awak kena tahu, haiwan akuatik ni dia punya rangka lagi kecil daripada badan. Walaupun lain tak ada. Allah, tak bergerak. Hmm, 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 hmm. So kalau macam hang screen cikgu bagi tahu Okey. So lengkungan pectoral dan lengkungan pelvis haiwan akuatik, tengok cikgu dah terganggu dah. Haiwan akuatik ni dia lebih kecil dan lebih lemah berbanding haiwan darat tadi. Sebab yang ini dia tak perlu nak tampung berat badan dia. Sebab dekat dalam air dia ada buoyancy. Contoh macam kalau kita ni masuk dalam air, kita akan rasa badan kita lagi ringan sebenarnya. So sebab itulah untuk haiwan vertebrata akuatik, dia punya rangka dalam dia kecil. And then dia punya lengkungan pectoral dengan pelvis dia ni kecil dan lemah berbanding daripada haiwan darat tadi. Okey. So vertebrata akuatik seperti ikan paus boleh membesar lebih daripada saiz rangka dia. Lemak tu. Okey. Haiwan demikian kerana berat badan haiwan akuatik disokong oleh daya apungan air. Dalam air dia ada daya apungan. Sebab tu kalau kita masuk dalam air, badan kita akan rasa lebih ringan. Okey, settle. Belum settle. Ini rangka dia. Tengok dia punya lengkungan pelvis. Kecil je tau. Nampak? Kecil ni ya lengkungan pelvis dia. Tapi dia punya lengkungan pectoral dia besar sikit lah sebab tu yang nak membantu dia. Mana tak nampak tangan cikgu? Macam tu. Okay. Next. Kita pergi kepada burung pula. Okay, so sebab burung ni dia terbang. Jadi tulang ni dia beradaptasi untuk terbang. Tulang burung dia special sikit. So burung dia ada tulang sternum. Tulang sternum tu tulang dada dia. Tulang dada dia ni pipih tapi dia luas. So sebab kat sini di mana tulang ni adalah tempat pelekatan untuk otot lah. Biasa memang tulang untuk tempat otot melekat. Tapi yang penting kat sini tulang tu bentuk dia macam mana. Kalau macam tulang burung ni, dia punya tulang dada tu dia pipih tapi dia luas.
Okey. Kemudian tulang burung juga dia berongga. Lambat sikit keluar. Tulang burung dia berongga dan juga ringan. Kalau tak ringan, susahlah nak terbang. Okey, selain daripada itu, tengkorak burung juga adalah kecil berbanding tengkorak haiwan lain dan bertujuan untuk memudahkan burung terbang. Hadaplah korang suara Cikgu Hussein ni. Sebab dah malam-malam kan. Okey. So, kita punya kelas santai je yang malam-malam ni. Seorang ke dalam seekor burung. Nampak tu sternum. Sternum ni besar. Dia bukan besar, dia macam pipih. Okey. Special untuk burung, dia ada tulang sternum. Okey. Kalau untuk akuatik dengan darat tadi, dia ada lengkungan pelvis dan juga lengkungan pectoral. Kalau untuk kehidupan akuatik, lengkungan pelvis dengan pectoral dia kecil. Okey, next lah. Kita tengok manusia pula. So, manusia pula. Kita manusia. Okey. So, untuk manusia, ingat kita ada 206 tulang pelbagai saiz dan juga bentuk. Okey, mungkin tulisan lambat sikit keluar. Okey, sebab cikgu guna mic tempat lain, skrin tempat lain. Okey, so rangka manusia boleh dibahagikan kepada dua. Rangka paksi, rangka appendage. Okey. Rangka paksi dan juga rangka appendage. Kalau nak senang ingat, mana cikgu punya pen? Okey. Okey, so manusia ada 2 PA. Rangka PA. Kalau nak ingat, ni PA lah. PA ni umpama pembantu. Okey. So, iaitu P untuk paksi, A untuk appendage. Okey, manusia ada 2 PA, iaitu rangka paksi dan juga rangka appendage. Okey. So, rangka paksi terdiri daripada tengkorak, turus vertebrata, sternum dan tulang rusuk. Okey. So, untuk P, kita ada tengkorak, turus vertebrata, sternum dan tulang rusuk. TVSR. Kemudian untuk appendage pula, kita ada lengkungan pektoral, tulang tangan, lengkungan pelvis dan juga tulang kaki. Dia ibarat dia macam untuk turus paksi ni. Okey. Yang paksi ni ibarat paksi utama dalam badan kita, tulang belakang. Okey. Nanti kita tengoklah turus vertebrata kat mana, sternum kat mana. Tapi kalau untuk appendage ni, dia ibarat macam yang menyokong. So dia ada lengkungan pectoral, okey, tulang tangan, lengkungan pelvis dekat bontot situ, and then dan juga tulang kaki. So macam ni, sini, pinggul, kaki. Cikgu tak berdiri. Kalau berdiri bolehlah tunjuk, nampak macam cantik sikit lah. Macam menari gitu. Okey. So kita tengok satu-satu. Rangka paksi tadi ada tengkorak. Apa tadi? Rangka paksi ada tengkorak, turus vertebrata, sternum dengan tulang rusuk. Kita tengoklah satu-satu. Kita revise balik. Okey. Tengok cikgu ajar pun macam santai je kan? Standar. Seronoknya. Korang okey tak ni? Boleh? Kita nak masuk kat manusia pula ni. Cikgu laju sangat ke? Boleh cikgu? Yang lain boleh ke tak boleh? Boleh. Okey, Alhamdulillah Nordiana. Fizaya macam mana? Cikgu nak panggil ni. Boleh cikgu. Anis Suhana, Anis Natasha, Fatin Patnin, Nurin Batrisha, Siti Amira, Siti Nordiana. Yasmin tak apa, dia dah balas tadi. Okey, adakah anda masih bersama-sama dengan saya? Okey, yes. Terima kasih kerana respon. Okey, kita sambung untuk rangka paksi yang utama pada badan kita, iaitu yang pertama. You nampak kepala?
So dekat kepala ada tengkorak you. Okay. So ini antara paksi utama untuk manusia ya. Tengkorak kat kepala. Okay. So tengkorak manusia ni terbahagi kepada dua bahagian. Iaitu tulang kranium dan tulang muka. Tulang kranium ni yang atas ini. Tulang muka dekat sini. Penuh skrin korang muka cikgu. Nasib baik cikgu share skrin tau. Okay. So, tulang kranium melindungi otak sebab ke atas. Kalau macam untuk tulang muka pula, so itu yang memberikan bentuk asas muka you macam mana. Muka you bulat ke, muka you bujur ke. Lagi satu, dia juga yang menyokong gigi. Sokong gigi. Next. Kita ada turus vertebra. Okey, turus vertebra ni sebenarnya ni tulang belakang. Ah, okey. Sebab you all semua perempuan, so cikgu tak risaulah cikgu nak buat macam mana pun. Kan? Okey. So, kalau turus vertebra ni, dia terdiri daripada 33 ruas tulang kecil ataupun vertebra. Tulang-tulang yang bersambung ini membentuk satu turus yang kuat dan mudah pula yang boleh melentur. So tulang belakang kita ni boleh melentur, kita boleh bongkok, kita boleh tegak balik. Okey anda semua. Sebab dah lewat ni, cuba duduk tegak sikit. Macam tu. Okey, duduk tegak. Kalau kita dah lama-lama dah bosan, kita dah mulalah. Macam tu kan. So maksudnya kita punya tulang belakang ni boleh melentur. Boleh tegak, boleh bengkok. Boleh tegak. Macam tu. Okey, turus vertebra ni mempunyai satu fungsi yang amat penting iaitu melindungi saraf tunjang. Okey, next. Tulang rusuk dan tulang sternum. Okey, tulang rusuk. Tulang rusuk kat sini. Okey. So, cikgu dah jumpa dah. Tuan punya tulang rusuk cikgu. Nampak tak kat belakang tu? Okey, mengarut sekejap. Okey, so tulang rusuk. Tulang rusuk manusia dibentuk daripada 12 pasang tulang rusuk yang bersendi. Okey. Bersendi dengan vertebra toraks di bahagian belakang. 7 pasang tulang rusuk bersendi dengan sternum secara terus dan 3 tulang rusuk yang bersambung secara tidak langsung oleh rawan. Kalau you tengok kat sini ada nombor-nombor ni, okey boleh refer kepada nombor-nombor ni lah. Nampak ni, ada yang tak bersambung, ada yang bersambung. Ada yang bersambung di belakang, ada yang bersambung di hadapan. Okey. Next. Kita pergi kepada rangka appendage. Okey, PA kita tadi, kita ada paksi dan juga appendage. So, ini adalah yang kedua iaitu appendage. Appendage ni, dia yang pertama adalah lengkungan pectoral. Kalau you nampak lengkungan pectoral untuk haiwan tadi, dia ibarat macam dekat bahu kan? Yes. Dia dekat sini. Lengkungan pectoral. Okey. So lengkungan pectoral ni terdapat sepasang. Manusia yes dia ada sepasang. Kita ada kiri dan kanan, rakib dan atik. Betul kan? Rakib dan atik kan? Okey, ada kiri dan kanan. So lengkungan pectoral ni menghubungkan tulang tangan dengan rangka paksi. Rangka paksi yang kat tengah-tengah. Ini tangan kita. Dia sambungkan dekat sini. Okey, so lengkungan pectoral terdiri daripada tulang clavicle dan tulang scapula. So tulang clavicle dan scapula ada dua lah. Okay, S. Next kita tengok tulang tangan pula. Okey, tulang tangan. Tulang tangan ni dia ada ni. Humerus, radius, ulna, metacarpus, phalanx dan carpus. Yang ini cikgu tak sempat nak buat ayat. Untuk yang kaki cikgu sempat buat ayat. Untuk nak ingat nama tulang tangan. Dia tulang tangan dengan tulang kaki. Sebab nama dia pelik-pelik sikit. Kalau yang ini humerus, radius, ulna, metacarpus, phalanx. Kat tengah ni kita ada carpus lah. Carpus, metacarpus and phalanx. Macam mana bunyinya tak tahulah. Okey. Dah itu cikgu ada tahu. Seorang cikgu tu dia share macam mana nak ingat ni. Hari
Cikgu tak ingat lah. Nanti kalau cikgu ingat, nanti cikgu share lah. Macam mana nak ingat urutan ni. Okey. Kat sini, dia adalah radius dan ulna bersendi dengan tulang karpus. Dekat sini, radius dengan ulna yang ini. Dia sendi dekat karpus kat sini. Kemudian kita ada metakarpus. Okey, metakarpus membentuk tapak tangan dan bersendi dengan tulang karpus. Yang menyambunglah kat sini. Kemudian kita ada metakarpus, karpus kat sini, metakarpus dan juga phalanx. Okay. Next, kita tengok kepada lengkungan pelvis. Okay, lengkungan pelvis dekat you punya pinggul. Okay, so lengkungan pelvis bersendi dengan rangka paksi. So, bersambunglah. Okay. So, apa pentingnya tulang lengkungan pelvis ni? So, lengkungan pelvis ini terbentuk daripada sepasang tulang punggung. Okey, dia menyokong berat badan dan melindungi pundi kencing dan juga organ peranakan. Next, untuk tulang kaki. Buku teks ni muka surat 123. Okey, untuk tulang kaki, kita ada femur, patella, fibula, tibia, tarsus, metatarsus. Dan hujung kaki tu ada palang. So macam kalau yang ini kan, ini ayat cikgu tadi. Femur tu Fatima. Sekejap. Fatima paling fabulous. Okey, tapi tak mandi. Yang F tu awak tahulah. F. Okey, so F untuk femur, P patella, fibula, tibia, tarsus, metatarsus dan juga phalanx. Yang hujung tu dia phalanx. Okey. So ini ayat cikgu. Kalau awak nak ikut, awak boleh ikut. Kalau ada ayat sendiri yang lagi bagus, tak ada masalah. Okey. Untuk tulang kaki. Okey, settle manusia. Ada apa-apa soalan? Any questions? Cikgu lah juga. Tak ada cikgu. Tak apa. Tak ada soalan. Kejap lagi sebelum break kelas macam biasalah, cikgu yang akan ada soalan untuk anda semua ya. Okey, so membandingkan kekuatan tulang yang padat dengan tulang yang berongga. Yang ini ada eksperimen. Salah satu eksperimen wajib tingkatan 4 untuk bab ni. So vertebrata darat. Yang nak kena faham, kalau vertebrata darat, dia punya tulang besar, padat, kuat. Kalau macam yang burung ni, dia punya tulang berongga. So, kalau yang tulang besar, padat dan kuat ni untuk sokong keseluruhan berat badan disokong oleh rangka dalam. Sebab tu dia kena besar, padat dan kuat. Okey. Kalau burung pula, dia punya tulang berongga supaya dia boleh terbang. Mudah untuk terbang. Tulang berongga mempunyai beberapa kelebihan lah. Okey, ini untuk tulang berongga. So, tulang berongga ni walaupun dia berongga, tapi dia ringan dan juga kuat. So, inilah yang boleh membenarkan haiwan vertebrata bergerak dengan lebih cepat, terutama yang terbang lah. Okey, memerlukan kalsium dan fosforus yang kurang. Seperti yang kita tahu, tulang memerlukan kalsium. Tapi bila tulang ni berongga, so dia punya kalsium dan juga fosforus dia kurang lah. Okey. Sistem sokongan dengan faktor kestabilan. Ini pasal kestabilan pula lah. Pasal kestabilan ni, kalau you perasan, kalau zirafah dia nak minum air, dia kena kangkangkan kaki dia. Itu untuk kestabilan. Sistem sokongan yang baik membolehkan sesuatu haiwan itu bergerak dengan lebih lancar dan juga cekap. Okey. So, kestabilan satu haiwan berbeza mengikut titik keseimbangan pada sistem sokongan haiwan tersebut.
Kita tengok. Pusat graviti. Pusat graviti. Ingat kau pusat graviti ni apa? Lagi rendah pusat graviti, lagi stabil sesuatu objek ke, bahan ke, haiwan ataupun manusia. Okey, so pusat graviti ni apa? Dia merujuk kepada titik keseimbangan satu sistem sokongan ataupun objek. Okey. Macam kalau kita beri satu kaki, boleh seimbang tak? Kalau boleh, yes. Okey, itu adalah titik keseimbangan. Pusat graviti. Pusat graviti secara umumnya haiwan mempunyai pusat graviti yang rendah. Okey. Kalau haiwan tu rendah, pusat gravitinya lebih rendah, jadi dia lebihlah stabil. Ibarat macam kita ada satu benda yang okey, cikgu ada ini. Mana? Mat. Cikgu ada dua benda. Satu tinggi sikit, satu rendah macam ni. So, mana lagi stabil? Yang rendah lagi stabil sebab pusat graviti dia lebih rendah. Contoh, zirafah kurang stabil kalau dia berdiri tinggi. Jadi, kalau dia nak minum, dia kena rendahkan pusat graviti dia. Bagi stabil. Macam ni. Pusat graviti. Tapak. Dia macam faktor yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi kestabilan satu objek ada dua. Yang pertama, pusat graviti. Yang kedua, luas tapak. Okey. Kalau pusat graviti lagi rendah, lagi stabil. Kalau luas tapak lagi besar, lagi stabil. Okey. Penyelesaian masalah. Nampak? Zirafah pun tahu nak selesaikan masalah dia. Macam mana dia nak stabil waktu minum air. Macam mana dia buat? Dia buka kaki dia. Okey, ni. Tak ada apalah. Dah 10-21. Okey. Untuk kangaroo. Macam mana kangaroo ni boleh stabil berdiri tak jatuh? Walaupun dia berdiri dengan dua kaki saja. Sebab dia ada ekor. Okey. Kangaroo melompat menggunakan dua kaki. Kaki hadapan kangaroo tak digunakan untuk berdiri. Memanglah pendek. Okey. So, macam mana nak stabil? Dia guna ekor. Ekor tu yang memberi sistem sokongan nak elakkan kangaroo ni daripada tumbang kalau dia berdiri. Dia ibarat macam badan depan tu macam besar. Macam mana nak bagi stabil? Dia tongkat dengan ekor dia. Okey, itu kangaroo. So, menggunakan ekor sebagai tongkat akan menambah luas tapak kangaroo ketika bergerak. Pergerakan dan pertumbuhan manusia. Panjang mbak ni . Okey, sistem rangka dan otot membolehkan manusia untuk bergerak. Yang ini pun salah satu benda yang penting dalam bab ni. Pengenduran otot dan juga pengecutan dan pengenduran otot. Cikgu just pergi pada yang penting lah. Untuk yang ini manusia, ini antara benda yang penting lah untuk manusia. Bila kita bengkokkan tangan, contohlah, dia ibarat macam cikgu ada pegang dumbbell macam ni. Okey, cikgu luruskan tangan, cikgu bengkokkan tangan. So, apa yang berlaku bila cikgu bengkokkan tangan macam ni, sebenarnya yang bahagian atas ni, kalau kita bengkokkan tangan, kita akan nampak kita punya bicep. So, bicep kita kat sini dia mengecut tau. Sebab tu dia nampak macam kembung. Cikgu tak ada lah bicep besar sangat. Kalau yang lelaki yang minum badan tu kan bicep dia besar. Okey. So macam ni, okey, bicep dia akan mengecut. Bila mengecut, kita akan nampak dia kembang. Nampak muka kembang pula. Nampaklah macam otot bulat besar macam tu. Tapi dalam masa yang sama, bila macam ni, kat sini mengecut, kat sini dia mengendur. Kalau kita buat macam ni, yang atas ni akan mengendur, yang belakang ni akan mengecut. Itu awak kena ingat. Okey. Fungsi sendi dan otot dalam pergerakan. Yang ini yang awak kena tahu, sendi tu apa? Sendi adalah tempat pertemuan antara dua ataupun lebih tulang. Kita ada sendi dekat sini, kita ada sendi dekat sini. Tempat pertemuan dua tulang. Kat badan ada, kat kaki ada, kat kuku lali pun ada.
Hmm. Okey. Selamat datang. Kita dah sampai dekat sistem pergerakan manusia. Okey, contoh sendi bergerak. Kita ada ligamen, kita ada sendi engsel, kita ada tendon. Ini antara yang ada pada kita punya sendi lah. Sendi. Yang ni contoh dekat tangan lah. Okey, apa yang ada kat sini? Kita ada ligamen. Ligamen tu apa? Ligamen tu sebenarnya tisu penghubung yang liat. Liat, kenyal, kuat yang menghubungkan ataupun dia menyambungkan dua tulang tu. Dia ibarat tali yang mengikat antara dua tulang. Okey. So ni, ligamen jap cikgu besarkan sikit. Ngam, 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 ngam. Ini ligamen. Dia ibarat mengikat antara dua tulang tu. Lagi satu dekat tulang kita ni dia ada apa lagi yang ada pada tulang? Ni ligamen tadi sifat dia kuat, mengikat dan memaut tulang serta membenarkan pergerakan. Pukul 10.30 cikgu akan stop, kita akan buat latihan Okey, so yang ini otot. Okey. Otot tu adalah tisu terdiri daripada jentian. Lambat sikit bergerak skrin cikgu ni. Okey, antara satu sama lain. So, otot ni dia ada mitokondria. Mitokondria ni dia jana tenaga untuk pengecutan dan pengenduran otot. Macam tadi, ada pengecutan dan pengenduran otot. Okey. Kalau macam ni, kita punya bicep akan mengecut, bawah akan mengendur. Okey, atas bicep, bawah tricep. Okey. Laju betul. Sekejap. Okey. Yang ini memang kena ingat lah. Tak lambat sikit. Okey. So, kita ada dekat kita punya sendi, kita ada cecair sinovial, kita ada tulang rawan ataupun tulang rawan dan kita ada tendon sebenarnya. Macam tadi tendon, dah tahu kan? Okey. So, cecair sinovial ni, fungsi dia ibarat pelincir. Kalau tak nampak, cikgu besarkan sikit. Sebab cikgu pun tengok daripada handphone. Siapa yang guna handphone takut tak jelas lah. Okey. So kalau cecair sinovial ni, fungsi dia nak licinkan dan bekalkan nutrien kepada rawan. Rawan ni, tulang rawan ni yang antara tulang ni, ujung ni akan ada tulang rawan tau. So tulang rawan ni fungsi dia, okey. Fungsinya pelindung ataupun cushion. So kita dah ada cecair, lepas tu dekat tulang sebelum tulang kita nak bertemu tu ada cushion tau. Supaya kita punya tulang ni terlindung. Lagi satu dia nak kurangkan geseran. So ibarat macam kalau tulang rawan ni dah jadi nipis, bila kita berjalan tulang kita akan bergeser tau. Bila bergeser itu kita akan start rasa sakit. Okay, next kita ada tendon. Tendon. Okay, ini tendon. Tendon ni adalah tisu penghubung yang menyambungkan otot kepada tulang. So, yang ini, tisu tendon ni, inilah yang menjadi ibarat macam inilah solotape. Solotape. Solotape ke double tape ke yang nak lekatkan kita punya otot dengan tulang kita ni. Okay. Faham? Tendon. Tendon. Tendon dia hubungkan antara kita punya otot dengan tulang. Okey. Sekejap. Skip. Next. Masalah berkaitan sendi. Ini pola pertumbuhan manusia. Kalau korang kan, korang masih lagi dalam proses membesar, korang boleh tinggi lagi. Kalau macam cikgu dah masuk usia 30 series ni, cikgu punya tinggi ni dah makin lama macam makin slow down dah. Cikgu dah tak boleh tinggi dah. Cikgu boleh kembang je. Kembang ke tepi. Okay. Yang ini peringkat pertumbuhan manusia. Kita start dengan baby. Lagi tu kan baby. Baby
kalau waktu ni dia punya peringkat pertumbuhan dia sama tau. Tapi kalau bila masuk sekolah rendah selalunya yang perempuan lagi cepat membesar daripada lelaki. Sebab tu kita nampak perempuan nampak lagi dewasa berbanding lelaki masa you masuk mula-mula tingkatan 1, tingkatan 2. Time tu awak tengok budak-budak lelaki semua comot-comot. Tapi sorry lah, tak ada budak lelaki kat sini. Kalau yang perempuan, okay, yang perempuan kita dulu matang tau. Sebab pola pertumbuhan pada usia tersebut, lelaki dia perlahan sedikit, perempuan cepat sikit. Mana tadi? Peringkat kanak-kanak. Okey. So, peringkat kanak-kanak ni, kadar pertumbuhan lelaki, yang ni kanak-kanak Yang cikgu masuk tadi, yang peringkat remaja. Okey, kanak-kanak lelaki cepat berbanding perempuan, kanak-kanak perempuan. Okey. Ni kanak-kanak, okey remaja. Cikgu masukkan tadi adalah peringkat remaja. Tingkatan 1, 13 tahun hingga 15 tahun. Okey, so kat sini pertumbuhan pesat. Cuma remaja lelaki akan mengalami pertumbuhan yang perlahan sedikit berbanding perempuan. Perempuan lagi cepat matang tau. Cik. Okey. So remaja perempuan biasanya lebih tinggi besar berbanding remaja lelaki. Tapi bila dah masuk peringkat yang atas lagi, macam contoh 16 tahun, 18 tahun, so you punya stage lah. Tingkatan 4 dengan tingkatan 5, time ni lah you akan nampak macam lelaki tu. Wow. Tapi sekolah perempuan kan. sekolah depan tu kalau sekolah pun tak buka. Okay, so bila masuk pada umur 16 hingga 18 tahun, time tu lelaki dia punya pertumbuhannya akan lebih cepat. So, yang perempuan dia akan dah start berkurang lah. Okay. So, ni berbeza remaja lelaki pertumbuhan akan terus berlaku sehingga 18 hingga 20 tahun. So, apa ni, atas sebab ini remaja lelaki biasanya kelihatan lebih besar berbanding remaja perempuan. Dewasa. Cikgu dah dewasa dah sebenarnya. Tapi macam kanak-kanak lagi. Okey, peringkat-peringkat pada peringkat ini pertumbuhan manusia akan malar dan hampir sifar. So dah tak ada pertumbuhan saja. Kalau tinggi ni cikgu, tinggi ni lah cikgu. Tak boleh tinggi dah. So bermakna pertumbuhan manusia ini bermakna pertumbuhan manusia berhenti kecuali bahagian-bahagian tertentu. So bahagian-bahagian tertentu tu contoh macam ni, kuku. Kuku kita akan sentiasa memanjang dan kita akan sentiasa potong kuku. Sebab ini antara yang tak berhenti pertumbuhan dia. Okey, kuku, kulit dengan rambut. Rambut kita masih lagi boleh memanjang. Okey. So inilah dia punya contoh graf lengkung pertumbuhan manusia. Kat sini pesat, kanak-kanak dia perlahan sikit, remaja dia pesat balik, dewasa dah mendatar. Kalau orang tua dia dah negatif. Dah 10.32. Alamak. Sigmoid sama. So yang ini antara penyakit lah berkaitan dengan pertumbuhan. Okey, cikgu pergi cepat gila. Dah 10.30. Ini perbezaan lengkung pertumbuhan lelaki dengan perempuan. Perempuan masuk umur 16 tahun, 18 tahun, kita dah statik dah tinggi tu je. So maksudnya kalau ikutkan kan cikgu start daripada umur 18 tahun. 18 tahun cikgu masuk matrikulasi. Tinggi cikgu macam ni sampai sekarang tinggi cikgu masih lagi macam ni. Tak bertambah pun tinggi cikgu. Okey. Kalau tumbuhan kita just go through laju je lah. Okey. Tumbuhan. Tumbuhan dia ada batang. Sistem sokongan tumbuhan darat. Tumbuhan berkayu, tumbuhan herba tidak berkayu. Kalau tumbuhan berkayu macam mana? Pokok besar tu. Okey. Kalau tumbuhan berkayu, laju cikgu. Tumbuhan tak berkayu pula. Yang ini kita just go through je Tengok-tengok je lah. Sebab cikgu tak nak lama sangat kelas.
Kesian awak. Ni pun dah pukul 10.30 dah ni. Tumbuhan, struktur khas tumbuhan. Kita ada macam ni, ada akar banik. Kita ada yang macam ni. Yang apa? Yang untuk sokongan ni. Untuk lilit-lilit. Susuk. Ini sulur paut. Sulur paut, akar cengkam, batang berongga. Akar banik, akar sokong, akar jangkang macam ini. Okey. Kita ada sulur paut. Sulur paut, dia sulur yang memaut kepada apa? Batang ke apa ke, dia memaut. Nama sulur paut. Okey. So yang ini dia sulur paut ni dia lembut je tau. So tugas dia nak lilit. Lilit sokong untuk pokok naik ke atas. Selalunya yang macam ni dia punya tumbuhan tidak berkayu. Kalau yang akar cengkam ni, contoh macam yang ini, dia tak ada batang tapi dia ada akar yang boleh mencengkam supaya dia boleh naik dekat pokok. Okey. Kalau untuk tumbuhan akuatik pula, tumbuhan akuatik ni dia tak ada tisu berkayu. Macam tumbuhan darat tadi. Okey, tapi kalau macam tumbuhan akuatik, dia punya sokongan utama dia bergantung kepada daya apungan air. Sebab tu lah tumbuhan akuatik dia terapung di permukaan air. Tumbuhan akuatik, ada setengah tu dia ada rongga udara, dia ada ruang udara dalam tu. Supaya dia boleh terapung. Yang ini yang nak tentukan usia tumbuhan berkayu, kita tengok ni kalau macam yang ni kan, kita tengok berapa dia punya ni. Yang ada berapa putaran dalam tu. Macam ni. So kalau kita nak tahu usia pokok, lagi banyak putaran yang dalam tu kan. Sebenarnya lagi tua pokok tu. Aha. 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 Dah. Habis. Jom jawab soalan. Okey tak ni? Kalau ada yang tak faham ataupun macam ada yang macam perlukan penjelasan lanjut. Okey cikgu. Okey cikgu pun okey juga. Dah lewat dah ni. Kita jawab soalan lah. Okey, sekejap cikgu stop share kat sini. Cikgu share dekat handphone lah. Okey. Buat dah lewat kan. Tapi sebenarnya cikgu okey je. Sekejap cikgu nak share kat handphone. Share screen. Start sharing. Start. Okay. Start now. Ni cikgu buat soalan dekat sini. Tapi jangan risau, soalan cikgu tak banyak, dalam 10 macam tu kot. Tak banyak lah soalan cikgu. Kita jawab sama-sama, cikgu harap yang lain boleh tolong beri kerjasama. Lagi cepat kita jawab, lagi cepat awak respon, lagi cepat kita habis. Macam gitu. Loading. Sebentar ya. Okey, sekejap cikgu tukar dulu. Tingkatan 4. Sekolah menengah. Sekolah menengah. Lambatnya loading. Form 4. Okey. Anda masih bersama dengan cikgu? Dan search. Sains. Sokongan dan pertumbuhan kan? Mana? So yang ini adalah cikgu. Kalau awak download apps ni dekat Google Store ke Play Store ke, Google Store, Play Store, Huawei apps ke, kalau yang pakai tu boleh download je. So korang boleh follow cikgu Jangan lupa follow cikgu tau.
So cikgu, nama cikgu adalah Dr. Siti Fadilah Johan. Okey, kita jawab soalan. Apps awesome. Sekejap eh. Cikgu share dia punya. Awesome. Cikgu share link. Uh, Sekejap eh. Nanti cikgu share link lah kalau nak download senang. Nak download senang. Sekejap. Cikgu bagi. Awak tengok dulu soalan ni. Okey, jawab. Bagi cikgu jawapan sementara cikgu apa? Cikgu uh, bagi awak link. Okey. So, apa jawapan? Saya tengok dekat bahagian chat. Ui, jawab C. Ramai yang jawab C. Okey, cikgu jawab C. Rangka otot. Okey, betul. Tahniah. Sepatutnya dia punya ni dalam bahasa Melayu tau. Dia ada rangka dalam, rangka luar dan juga rangka hidrostatik. Next. Okey. So, kita ada ketam. Sokongan yang sama dengan? Sama dengan apa? Sekejap eh. Obo-obo. Obo-obo. Okey, ramai yang jawab obo-obo eh. Ketam. Obo-obo. Obo-obo. Are you sure? Ramai yang jawab B. Ada yang jawab B, ada yang jawab obo-obo. B, 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 B. Okey. Cikgu jawab B. Okey, betul. Next, ada 10 soalan je. Ini udang, ini udang. Udang ini. Dia menanggalkan kutika berulang kali semasa pertumbuhannya. Proses ni apa? Proses ni tadi cikgu ada sebut banyak kali. Apa nama proses? Oh, ramai jawab C. Okey. C. Ekdisis. Bagus. Okey, next. Cepat. Cikgu yang lambat sebenarnya. Kita ada kangaroo. Kangaroo. Sistem sokongan yang diperlukan untuk kangaroo. Apa kangaroo buat supaya dia boleh berdiri macam ini, tak tertonggeng, tak terjatuh? Okey, yang mana? Okey, Nurin, Yasmin, Nordiana jawab D. Yang lain. Coming. Anis Zohana D. Okey. Cikgu pilih D. Okey, saya tahu. Cepat. Okey, yang ini pula. Ini haiwan ni cacing tanah tadi sama ni buku teks gambar cikgu ambil je. Okey, so apakah fungsi ketah? Tadi ketah ni tadi untuk apa ni? Untuk apa? Ketah. Okey, lagi A. Okey. 3 orang, 4 orang. Jawab A baru cikgu tekan. Cikgu, okey. 3 orang dah jawab A. Cikgu tekan A. Digunakan dalam pergerakan. Bagus. Okey. Ini rangka paksi. Rangka paksi ada apa tadi? Dekat sini ada 2 jawapan yang betul Paksi. Okey, ada yang jawab tengkorak. Mana tengkorak? Okey, tengkorak. Lagi satu. Ada 2.
Tulang rusuk. Okey, tulang rusuk dengan tengkorak. Okey, next. Okey, yes, betul. Sekarang ni rangka appendage pula. Okey. So, appendage. Ta, ta, ta. Tak ada bawah. Awak tak nampak cikgu. Sekejap. Cikgu buka kamera sini lah. Kamera sini dia macam gelap sikit tapi tak apa. Okey, so yang ini. Sternum. Okey, sternum. Are you sure? Sternum? Vertebrata ada dua jawapan. So, vertebrata. Turus vertebrata. Sternum dengan vertebrata. Sternum tak pasti. Okey, yang lain cikgu nak dengar. Yang jawapan daripada yang lain. Appendage, kalau siapa yang nampak cikgu, appendage ni. Ta, ta, ta. Turus vertebrata. Turus vertebrata. Okey. So, ramai yang jawab ni kan? Confirm. Penat cikgu buat gaya. Okey, yang paksi. Paksi ni kepala, tulang belakang, sternum sini rangka sini. Okey, kalau untuk yang appendage ni yang bahagian tepi-tepi. Macam ni. Kita punya bahu ni, lengkungan pektoral sini, tulang tangan, yang pinggul dengan tulang kaki. Itu appendage. Okey, next. Ada, okey. Rangka seekor burung. Rangka seekor burung. Okey. Tulang burung padat. Ada lagi yang jawab? Ni Suhana pun jawab D juga. Ingat tulang burung ni dia punya fungsi dia supaya memudahkan burung ni terbang. Okey. So ramai yang jawab D ni. Cikgu terpaksa memilih untuk jawab D juga. Walaupun cikgu tahu ada yang jawab B. Tulang sternum burung bentuk bulat dan sempit. Jawapan ni? Okey, tak apa. So, majoriti jawab D. Cikgu akan tekan D lah. B sebenarnya. Alah, lambatlah Anis. Okey, jawapan Anis sebenarnya betul. A. So, kalau untuk burung, dia punya tulang berongga. Tengkorak dia kecil. Tulang sternum dia pipih. Okey. Next, dua soalan lagi sebelum kita berakhir. Okey, kita ada pokok teratai. Okey, yang manakah merupakan sokongan utama dalam tumbuhan teratai? Teratai. Daya apungan air. B. Okey, apa yang jawab B? Confirm. Yes, betul. Soalan terakhir untuk hari ini. Memberikan sokongan pada tumbuhan tidak berkayu. Tidak berkayu. C kot. Okey, ada yang cakap akar sokong. Lagi? Yang lain? Cepat bagi respon. Kita dah nak habis dah ni. Okey, ada yang jawab B. Ada yang jawab akar banit. Ada yang jawab akar sokong. Okey. Lagi. Nurin, Matisha jawab C. Cikgu akan tekan mana yang majoriti lah. Okey, cikgu ambil lah yang C. Akar sokong Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Kesegahan sel. Akar sokong. Yang tadi tu akar apa yang cikgu tak ingat lah. Kena tengok balik pasal akar ni.
Okey, cikgu pun tak letak dia punya penerangan. Kalau tak penerangan senang sikit. Okey, so cikgu rasa settle sampai di sini. Okey, tahniah kerana telah menyertai kelas cikgu pada hari ini. Anda semua adalah pelajar yang hebat. Okey, tepuk tangan untuk diri sendiri. Sekejap. Cikgu stop share dahulu. Cikgu tekan ni. Okey. Stop sharing. Mana tadi? So tepuk tangan untuk diri sendiri. Ucap tahniah anda telah berjaya hari ini. Alhamdulillah. So, sekejap. Tadi cikgu lupa. Siapa yang nak download tu boleh tekan link ni lah. Link apa? Apps Awesome tu. Kalau you tak boleh, you pergi je dekat Play Store tu. Type je Awesome, jumpa. Okay. So, kalau you dah you dah download, siapa yang dah download nanti cikgu nak buat group lah. Cikgu boleh buat group sebab cikgu yang buat soalan kan. Buat group, nanti kita boleh share-share soalan. Okay. Cikgu rasa sampai sini sahaja dahulu kita punya kelas. Jumpa lagi minggu hadapan insyaAllah pada hari dan waktu yang sama. Okay. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum cikgu. Terima kasih, cikgu. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Good Sama-sama. night. Good night. Have a nice rest. Bye-bye. Waalaikumsalam, Hiyaza. Good night. Sweet dream. Sweet dream too. Okay. Bye. Ya, Siti Nordiana. Selamat malam. Sekejap. Siti Nordiana, awak okey tak? Siti Nordiana. Oh, Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diana. Nak nampak tak nampak? Open your camera please. Open your camera please.